Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya, terima kasih. Terima kasih kerana turut serta dalam perkongsian ini. Dan keduanya, kita bukan nak membanding-bandingkan sangat ataupun nak mengatakan yang A ni baik, yang B ni kurang baik. Tidak. Setiap orang ada preference di masing-masing, kegemaran di masing-masing. Apa yang saya nak kongsikan di sini adalah pengalaman yang telah saya dapat bersama dengan Flutter dan Ionic. Walaupun ialah Flutter ni memang disupport oleh Google, manakala Ionic ni dia dah lama sebenarnya establish Ionic ni, dan ramai juga yang adopt dia ataupun dah suka kepada Ionic sebab Ionic ni adalah coding dia berasaskan web, yang mana kita boleh gunakan HTML. Siapa biasa dengan HTML, siapa biasa dengan JavaScript, TypeScript, boleh gunakan Ionic. Cumanya Flutter ni mungkin dia backed by Google, jadi kemudahan dia tu lebih baik lah. Kalau nak katakan, mungkin lebih baik daripada Ionic. Tapi saya personally lebih suka pada Ionic, yang mana sebab saya adalah background web developer yang sebelum ni biasa dengan HTML, dengan Bootstrap, dengan PHP, dengan dengan JavaScript. Jadi dari segi programming, mungkin saya lebih suka kepada Ionic. Tapi masing-masing preference masing-masing. Cumanya yang saya nak bincang kat sini adalah dua isu ataupun dua item, kriteria yang saya gunakan dalam perbandingan ini. Iaitu satu adalah dia punya coding dia, coding Flutter dengan Ionic, apa bahasa yang digunakan. Dan yang kedua adalah satu features dalam bila kita buat testing ataupun bila kita buat coding, lepas tu kita nak test appearance ataupun paparan di dalam phone, kita lihat sama ada Flutter ataupun Ionic yang lebih baik. Video Ionic saya dah buat sebelum ni, tapi saya nak tunjuk sekarang ni macam mana Flutter bekerja. Dan untuk pengetahuan kita bahawa Flutter dengan Ionic ni, kita boleh gunakan Visual Studio Code. Dua-dua kita boleh gunakan Visual Studio Code untuk buat coding. Buat testing. Cumanya bila kita debug, mungkin pengalaman masing-masing lah, ikut pengalaman masing-masing. Tapi just nak tunjuk macam mana Flutter, kita nak tulis Flutter. Sekarang ni saya nak tunjuk macam nak tulis Flutter, macam mana nak debug. Bukan debug, lebih kepada test daripada testing device. Menggunakan features iaitu hot reload yang available dalam Flutter. Saya tak tunjuk dia punya installation. Saya akan tunjuk terus kepada macam mana kita menaip. Okay. Ini adalah Visual Studio Code yang mana saya dah install semua Flutter plugin, yang mana kita perlu install dia punya Flutter plugin untuk jadi IDE, supaya Visual Studio Code boleh jadi IDE kepada Flutter development. Ya, kita kena install Android Studio. Kita kena install, ni kita ada Flutter extension, dan juga Flutter. Yang ni kita install separately. Okay, kita kena install separately. Bila kita download Visual Studio Code, VS Code, kita kena install Dart dan Flutter plugin separately. Asing lah. Maksudnya dia kemudian install. Jadi dengan adanya Flutter dengan Dart ni, kita boleh gunakan dia untuk membangunkan aplikasi Flutter. Untuk Ionic nanti kita bincang dalam video yang satu lagi. Ini adalah contoh kod Dart, D-A-R-T, Dart. So dalam Dart ni macam biasa, kalau kita ada additional plugin, kita kena import. Mana-mana programming pun kalau ada tambahan, library tambahan, pustaka tambahan, kita kena import dia. Kita kena download dan import biasanya. Dan ini adalah basic structure dalam Dart, D-A-R-T, yang mana D-A-R-T ni adalah bahasa penghantar utama dalam Flutter yang kita letak dalam main.dart. Adalah Flutter project. Okay, Flutter project. Ini adalah kod yang utama, yang main.dart utama. Kita boleh ada file-file Dart tambahan sebagai kita punya own helper ataupun library tambahan. No problem. Okay, tapi sekarang ni apa yang penting adalah kita ada Dart. So Dart ini pada peringkat awalnya, kalau kita nak buat paparan ataupun UI, kita boleh ada secara kasar. Kita bincang secara kasar, yang mana kita ada widget.
Widget ni kita ada app bar, contoh dia sebagai toolbar dia, dan kemudian dia ada body. Kalau kita perasan, body ni lebih kepada macam the main body of HTML, lebih kurang macam tu, the main body of HTML. Dan mana kita ada children ni adalah sub ataupun sub node yang akan ada banyak node lagi lah. So kita ada widget ni kalau dalam Flutter dia merujuk ke interface GUI. Contohnya macam image, kita nak masukkan text box, itu adalah satu paparan. Yang mana kalau kita perhatikan kat sini kita ada padding. So padding ni lebih kepada div. Kalau macam HTML, biasa dengan HTML dia merujuk kepada lebih kurang macam div. Dan kita akan ada child. Subnode dia lah, subnode dia. So dalam programming ni saya akan tunjukkan macam mana gunakan slider, gunakan text box untuk paparkan ukuran untuk BMI. Testing device saya dah set up everything. Kita just klik run sahaja. Yang mana video untuk buat untuk set up testing device tu saya ada tunjuk di video-video yang lain, boleh rujuk di situ. Tapi sekarang ni saya nak tunjuk macam mana dia akan buat testing pada actual device. So sebelah kanan kita akan nampak testing device kita. Okey, so sekarang ni kita ada sebelah kanan ya. Kita ada testing device kita. Sebelah kanan ada testing device. Jadi sekarang ni dia tengah develop Gradle dan dia akan install apps for the first time masuk ke dalam phone kita. Pengiraan BMI. Okey, kita ada apps untuk pengiraan BMI seperti yang kita ada dalam coding ini, yang mana kita akan dapatkan input BMI ataupun kg. Kg ni apa? Berat. Berat jisim. Okey, kita boleh slide kita boleh slide input ini. Katakan berat kita ataupun jisim lah 175 contoh dia, dan kita ketinggian, kita boleh adjust ketinggian pengguna kepada, let's say berat saya berapa? Berat saya lebih kurang tak ada tu. Lepas tu kita klik button calculate BMI dan kita akan dapat rasa macam tak betul ni. Tak apa. Okey, sorry tadi silap sikit. Sebab pengiraan BMI ni sepatutnya dalam meter. Okey, input kita ambil dalam sentimeter, kemudian kita akan convert kepada, program kena convert kepada meter. Jadi nak convert kepada meter, kita kena lihat di sini. Dia convert kepada double parse, okey, pada nombor perpuluhan height. Okay, kita buat slash 100. Maksudnya bagi 100. Sebab dia terima dalam bentuk height, dalam bentuk sentimeter, ukuran sentimeter. Kemudian program akan tukar kepada meter. Jadi selepas kita save, dia akan auto reload. Okay, save je, terus dia akan auto reload. Dan lihat kepada bahagian sebelah kanan yang mana itu adalah apps kita. Okey, kita boleh tarik balik. Okey, tarik balik pula. Kita boleh tarik input tu kepada 14. Ketinggian, weight. Okey, weight, berat. Okey, berat katakan 80. Kemudian ketinggian 175. Okey. Lebih kurang macam tu. Kemudian kita klik kepada calculate BMI. Alamak, overweight. Aduh. So kita kena taklah overweight sangat pun. Okey. So kalau dapat 70, mungkin lebih kurang normal. Itu tertakluk kepada pengiraan kita punya formula ni lah. Kalau formula kita ni betul, betul lah dia. Kalau formula kita ni salah, salah lah kita punya interface. Tapi lebih kurang macam tu lah. Kita punya Visual Studio boleh memudahkan kita untuk test kita punya Flutter apps dalam actual phone ataupun dalam testing device melalui plug-in Flutter dalam Visual Studio Code. Sebenarnya boleh juga coding Flutter ni kita buat dalam Android Studio pun boleh juga. Cumanya kadang-kadang korang kan kata banyak komplain Android Studio ni banyak guna resources. What's not? Okay, so sekarang ni dia dah sediakan dalam Visual Studio Code install Flutter dan Dart plugin untuk kita boleh coding Flutter dan test dalam
actual device. Lebih kurang macam perbezaan utama kalau dalam pembangunan Ionic dan Flutter. Mungkin ada yang suka dengan Ionic sebab kod dia adalah kita dah familiar dengan kod HTML, JavaScript, macam tu. Tapi kepada siapa yang mungkin baru nak berkenalan dengan multi-platform development, mungkin boleh tengok juga Flutter. Boleh tengok Flutter. Cuma pada saya cabaran untuk belajar Flutter ni adalah programming language Dart. Itu cabaran dia lah. Masing-masing boleh tak setuju. Kalau anda adalah pengatur cara yang dah berpengalaman, Dart ni dia akan jadi isu yang kecil saja sebab kita dah biasa dengan programming language yang lain, dan Dart ni akan jadi macam penambahan kepada programming language kita lah, dan kita dah most likely kita dah biasa dengan programming. Jadi Dart ni bukan satu masalah besar kepada programmer yang dah berpengalaman senior. Tapi kalau yang nak baru nak berkenalan dengan multi-platform seperti Ionic ataupun Flutter, saya prefer kepada Ionic sebab bahasa dia, kami dah familiar dengan bahasa pengaturcaraan web. Jadinya tak masalah, korang boleh pilih Flutter ataupun boleh pilih Ionic. Cuma concern macam industri dia nakkan satu apps ataupun apps yang high performance, yang cepat. Jadinya mungkin Flutter boleh dijadikan sebagai satu pilihan, tapi dalam Ionic pun dah ada teknologi baru yang tidak menggunakan Cordova. Dia dah berpindah kepada capacitor, yang mana kalau kita test capacitor pun performance dia not bad lah, bagus lah. Boleh kongsi apa yang anda tahu dalam komen. Terima kasih banyak meluangkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.